Hai, Assalamualaikum. Salam untuk semua. Salam yang baik-baik dan yang pastinya bukan salam yang terakhir. Kali ini saya akan kongsikan 10 tumbuhan penghalau nyamuk. Ini bukan auta, tapi ini fakta. Yang pertama, bunga tahi ayam. Pokok bunga tahi ayam atau juga dikenali sebagai bunga pagar merupakan sejenis pokok berbunga yang mempunyai bentuk yang cantik. Ia juga sejenis pokok berbulu dan digunakan dalam perubatan Melayu. Terdapat sekitar 100 jenis pokok bunga tahi ayam. Ketinggiannya boleh mencapai 3 hingga 5 kaki. Batangnya berduri dan daunnya pula berbau kurang menyenangkan. Pokok bunga ini lazimnya sangat jarang dirosakkan serangga ataupun haiwan. Ini kerana pokoknya yang beracun. Yang kedua, pokok serai wangi. Serai wangi dipercayai berasal sama ada dari selatan India atau Sri Lanka. Serai wangi juga tumbuh liar di kebanyakan negara di Asia tropika, Amerika dan Afrika. Di Malaysia, serai wangi biasanya ditanam di halaman rumah sebagai tanaman dapur. Dari segi ubatan tradisional, serai wangi digunakan untuk rawatan selepas bersalin. Ia juga banyak digunakan dalam menghasilkan minyak urut untuk mengatasi masalah kebas-kebas, lenguh-lenguh, gigitan serangga dan kembung perut. Bagaimanapun, di kebanyakan negara, serai wangi ditanam khas untuk pengeluaran minyak patinya. Serai wangi menghasilkan minyak pati yang dikenali sebagai citronella oil di pasaran antarabangsa. Kajian juga telah membuktikan keberkesanan tanaman ini sebagai penghalau nyamuk. Oleh kerana baunya agak kuat, serai dan minyak serai sering digunakan untuk menghalau serangga, termasuklah nyamuk, lipas dan cicak. Yang ketiga, pokok selasih. Pokok selasih adalah sejenis pokok ulam saka yang terdapat di kawasan beriklim tropika. Pokok selasih berasal dari India dan sekitarnya. Di Malaysia, tumbuhan ini digunakan dalam masakan dan dikatakan mempunyai khasiat perubatan tertentu dan memberikan aroma untuk menambahkan selera. Di negara Amerika pula, disebabkan kecantikan dan bau yang menarik, beberapa baka terpilih telah dijadikan sebagai tanaman landscape dan tanaman hiasan. Aromanya yang sedikit menyengat menjadikan nyamuk benci akan tumbuhan ini. Kajian mendapati tumbuhan ini mampu memberikan perlindungan sehingga 100% terhadap nyamuk pembawa malaria. Yang keempat, pokok akar wangi. Pokok akar wangi merupakan sejenis rumput yang sering ditanam pada tebing di kiri dan kanan jalan raya atau lebuh raya di negara kita untuk menahan hakisan. Rumput ini hampir menyamai dengan tanaman serai dan juga sorghum jika dilihat dari jauh. Rumput ini yang mudah tumbuh dengan akar dalam dan menutupi permukaan tebing tanah membolehkan ia merupakan jenis rumput terbaik untuk menahan hakisan tanah. Di beberapa negara, bahagian akarnya yang dikeringkan secara tradisional dijadikan sebagai pengharum bauan dan diletak dalam bekas menyimpan pakaian atau barang-barang penting seperti batik dan keris untuk mengekalkan baunya. Aroma wangi ini berasal dari minyak ekstrak dari rumput ini yang dihasilkan daripada bahagian akar. Baunya yang wangi tidak menyenangkan serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat dan lipas. Yang kelima, pokok lidah buaya. Pokok lidah buaya atau aloe vera ialah tumbuhan asal daripada timur, selatan dan utara Afrika dan Madagaskar. Ia telah digunakan sebagai ubatan tradisional untuk melegakan luka, ruam, demam, gatal-gatal dan banyak lagi. Selain itu, pokok herba ini juga sangat terkenal dalam industri kosmetik dan produk kesihatan. Walau bagaimanapun, ia masih kurang ditanam secara komersial di Malaysia. Pokok lidah buaya boleh menerima cahaya matahari penuh atau separa penuh untuk hidup. Lidah buaya adalah antara tumbuhan yang membebaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida walaupun berada dalam keadaan gelap, membuatkan ia sesuai diletakkan dalam bilik tidur. Yang keenam, pokok lavender. Pokok lavender bersifat antiseptik dan antikulat. Mungkin agak sukar untuk menanam pokok lavender di negara seperti Malaysia, namun baunya cukup tidak digemari oleh nyamuk. Pokok ini mengandungi dua zat iaitu linalol dan linalil asetat yang sudah cukup membuatkan nyamuk lari. Atas sebab itu, ramai yang meletakkan pokok ini di tingkap atau pintu bagi menghalang nyamuk masuk ke dalam rumah.
Yang ketujuh, pokok tongkat ali. Tongkat ali atau juga dikenali sebagai pasak bumi adalah sejenis tanaman saka yang terdapat di hutan Malaysia dan Indonesia. Tongkat ali merupakan sejenis tumbuhan yang dikatakan mempunyai bahan bagi membantu lelaki yang menghadapi masalah syahwat. Tongkat ali boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter di dalam rimbunan hutan tanah rendah. Biasanya, daunnya rimbun pada hujung batang. Kebanyakan pokok ini tidak bercabang. Jikapun bercabang, ia terlalu sedikit iaitu 1 atau 2 cabang sahaja. Jika anda berada berdekatan dengan pokok tongkat ali, sudah pasti tiada nyamuk yang akan hinggap di badan anda. Yang ke-8, pokok mambu. Pokok mambu atau pokok semambu merupakan sejenis pokok yang mudah ditemui di tepi-tepi jalan. Pokok ini popular bagi masyarakat India dan digunakan dalam upacara sembahyang. Ia juga dikenali dengan nama Sakti atau God of Mother oleh masyarakat India. Masyarakat India juga percaya daun ini boleh digunakan untuk menghalau hantu, walaupun pada hakikatnya ia lebih kepada menghalau nyamuk dan serangga. Sebab itulah kebanyakan rumah orang India mempunyai tanaman ini. Secara tradisional, dalam masyarakat Melayu, mambu digunakan untuk mengubat penyakit kulit yang berkaitan dengan kegatalan seperti kulit sebuta dan cacar air. Yang kesembilan, pokok catnip. Catnip merupakan tanaman yang sangat disukai oleh kucing. Apabila terhidu atau makan tumbuhan ini, kucing akan berkhayal dan seolah-olah mabuk. Kucing mungkin sukakan tumbuhan ini tapi tidak bagi nyamuk. Tumbuhan ini menghasilkan minyak pati yang dikatakan lebih berkesan dari racun serangga. Selain nyamuk Aedes, ia juga berkesan untuk menghalau lalat. Yang ke-10, pokok jeremin. Pokok jeremin atau juga dikenali dengan nama pokok penghalau nyamuk merupakan tumbuhan yang secara tradisional ditanam di kawasan rumah dan juga merupakan tumbuhan hiasan. Pokok ini tidak boleh didedahkan secara terus kepada pancaran matahari yang terik. Ia biasanya lebih menggemari suasana yang redup seperti di bawah naungan pokok besar dan boleh ditanam di dalam rumah. Walaupun pokok ini bukan tumbuhan asal dari Malaysia, tetapi ia mudah ditanam dan mampu hidup subur jika dijaga dengan baik. Pokok jeremin juga mempunyai bau yang kuat seakan bau aerosol penyembur serangga. Bau ini terhasil sekiranya kita menyentuh daunnya. Pokok ini boleh digunakan sebagai penghalau nyamuk kerana ia membebaskan sejenis serbuk halus dengan bau yang tidak disukai oleh nyamuk. Itulah tadi 10 tumbuhan penghalau nyamuk. Semoga video ini boleh memberi manfaat kepada semua. Sampai kita jumpa lagi. Saya Alai. Assalamualaikum.